يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Ustazah Kauthar bin Razali dan rakan seberjuangan sekalian. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan tugasan berkumpulan subjek MPU 33012 Ilmu Wahyu dan Sains yang bertajuk Sains Fizikal Penciptaan Langit dan Bumi. Abstrak kajian. Poster ini menceritakan tentang proses penciptaan langit dan bumi berpandukan Al-Quran serta kaitannya dengan teori-teori sains semasa. Metodologi kajian ini pula menggunakan kajian secara kualitatif, iaitu di mana pengkaji menggunakan teknik kajian perpustakaan dengan meneliti sumber premier iaitu Al-Quran dan beberapa sumber sekunder. Khususnya hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa penciptaan alam semesta dan keseluruhan isinya dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan teliti. Sebagai solusinya, kajian ini dapat membantu para pengkaji moden, terutamanya pengkaji ijazah lanjutan, dalam menambah rujukan dan ilmu mereka terhadap dalil berkaitan penciptaan alam semesta. Justru itu, kita sebagai umat Islam hendaklah memperkembangkan lagi pengetahuan kita tentang keluasan penguasaan alam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menikmati tanda-tanda kebesarannya supaya kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nazhar binti Musleh, nombor matrik 072560. Baiklah, saya akan menyebutkan 3 objektif dalam poster kami. Yang pertama, untuk menghuraikan proses-proses penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam, tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, untuk memahami hikmah penciptaan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syukrina binti Landan, nombor matrik 058798. Kali ini saya akan menguraikan proses kejadian langit dan bumi. Dari keseluruhan apa yang Allah cipta di langit dan bumi ini, ada yang menganggap bahawa penciptaan ini berdasarkan kun fayakun, iaitu penciptaan yang berlaku dalam sekelip mata. Akan tetapi kun fayakun Allah tu tidak menggambarkan sedemikian rupa. Contoh dalam surah As-Sajdah ayat 4, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ulama mentafsirkan 6 masa itu adalah 6 masa yang panjang, bukan 6 hari kiraan hari biasa. Jadi kun fayakun bagi penciptaan alam ini bukan yang berlaku dalam sekelip mata, akan tetapi dalam berfasa-fasa. Di dalam fasa pertama, para saintis mengemukakan salah satu teori yang bernama teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah pengembangan ruang yang menghasilkan unsur yang lebih berat dan tumpat. Pada fasa kedua pula berlaku proses pembentukan langit. Langit-langit biru disebabkan oleh pantulan cahaya matahari dari zarah-zarah di atmosfera. Dan pada fasa ketiga pula terbentuknya matahari dan kumpulan objek langit apabila bumi bayi mula terbentuk, lalu mengelilingi matahari dan menjadikan fenomena siang dan malam. Pada fasa keempat pula terbentuknya tanah bumi dari debu-debu bintang. Bermula dengan bintang menjadi panas akibat cahaya matahari dan androgenik, sehinggakan bintang yang berada di kerak bumi itu menjadi cair dan adanya pemadatan sehinggakan menjadi dasar laut dan darat. Seterusnya, hadirnya air dan atmosfera
Di fasa kelima, hidrogen yang bertindak balas dengan unsur-unsur yang ada di bumi lalu menjadi wap air. Tumbuh-tumbuhan dan segala benda yang ada mula hadir selepas adanya air. Dan pada fasa keenam, lahirlah kehidupan di bumi. Tumbuh-tumbuhan dan proses fotosintesis dapat menjadikan bumi ini mengeluarkan oksigen yang bebas. Lalu terbentuknya gunung ganang selepas penciptaan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi tanpa dipinta Muhammad Haikal bin Muhammad Zuhairi. Nombor metrik 074985. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori Big Bang. Teori Big Bang ini bermaksud alam ini adalah satu permulaan. Menurut sains telah berlakunya satu letupan yang sangat dahsyat yang berpunca daripada satu titik, di mana titik tersebut mempunyai banyak sumber tenaga, cahaya dan lain-lain. Daripada letupan tersebut telah terhasilnya helium, nitrogen, deuterium dan lain-lain, yang mana telah menghasilkan bintang, matahari dan galaksi. Selepas itu telah berlakunya letusan supernova yang telah menghasilkan asap nebula. Apabila berlakunya letusan tersebut, seluruh universe menjadi panas dan suhu meningkat. Apabila suhu menurun, telah berlakunya percantuman di antara asap, maka jadilah bumi dan planet seperti mana yang telah disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Orang-orang kafir tidak berfikir jernih dan mengamati fenomena alam. Padahal peristiwa yang ada di alam ini merupakan bukti adanya Allah dan kekuasaannya yang mutlak. Allah bertanya, dan apakah orang-orang kafir kapan dan di mana mereka saja hidup? Tidak memerhatikan secara dahulu mendalam bahawa langit dan bumi sebelumnya terjadi ledakan yang besar. Keduanya dahulu menyatukan, kemudian kami pisahkan antara keduanya dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi seperti apa dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kehidupan dimulai dari air. Makhluk hidup berasal dari cairan sperma dan air bagian yang penting bagi makhluk hidup. Maka mengapa mereka orang-orang kafir tidak bergerak hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Fatihah binti Azmin dan nombor metrik ialah 074939. Saya akan teruskan kepada poin yang seterusnya, iaitu silih bergantinya siang dan malam. Kejadian siang dan malam ini adalah disebabkan oleh putaran bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang terdapat di dalam sistem suria yang berputar mengelilingi matahari. Putaran bumi menyebabkan bumi terdedah kepada matahari dan berlakunya siang, manakala malam pula berlaku apabila sebahagian daripada bumi terlindung daripada matahari. Allah telah mengajar kita tentang cara hidup yang baik dengan menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk kita berehat, manakala siang pula adalah waktu untuk kita mencari rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatimah Az-Zahra Zulkifli, bernombor metrik 073244. InsyaAllah kita akan sambung kepada poin yang seterusnya, iaitu sumber cahaya matahari dan bulan. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat yang kelima yang bermaksud, Dialah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Maksudnya di sini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan matahari dan bulan tu, dan Allah menjadikan matahari itu bersinar dan rembulan pada waktu malam. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan cahaya matahari itu bersinar sehingga menyinari planet-planet lain, juga sehingga timbul sinar pada makhluk-makhluk lain yang hidup. Maka dengan cahaya itulah makhluk-makhluk dapat melihat apa yang ada dalam isi kandungan dunia ini dengan cahaya yang Allah sinarkan daripada matahari itu. Serta makhluk juga dapat mengerjakan segala urusan dunia ini. Menurut sains pula, cahaya matahari ini terbahagi kepada beberapa peringkat. Antaranya tak dapat dilihat dengan mata kasar, namun ada antara cahaya yang dapat dilihat dengan mata kasar. Seperti contoh yang saya boleh bagi adalah cahaya pelangi. Itu saja daripada saya. Kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Muhammad Rashid. Nombor metrik 074627. Okay, hikmah yang kita perolehi daripada proses penciptaan langit dan bumi ialah
untuk menunjukkan keagungan Allah SWT kepada makhluknya seperti yang telah diceritakan di dalam surah Al-A'raf ayat 54 di mana Allah menggambarkan kepada kita tentang kekuasaannya dalam penciptaan siang dan malam, matahari, bulan dan bintang. Hikmah seterusnya ialah dengan mengkaji ilmu wahyu, kita dapat menghilangkan perasaan sayang dan cinta kepada duniawi, serta ia dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seterusnya, hikmah yang terakhir ialah kita dapat mengakui kewujudan Allah SWT dengan melihat secara langsung alam yang diciptakannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal Abu Bakar, nama matrik 074679. Kesimpulan bagi pembentangan ini adalah setiap fenomena alam yang terjadi adalah bukti kekuasaan dan juga kebesaran Allah SWT. Apa yang disimpulkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan alam semesta, khususnya penciptaan langit dan bumi, sesuai dengan apa yang diakui oleh para saintis semasa seperti teori Big Bang, sehingga kan ada di kalangan para saintis berasa kagum dengan kenyataan Al-Quran. Contohnya Profesor Yoshidi Kozai dari Jepun. Beliau amat mengagumi fakta-fakta astronomi dalam Al-Quran yang mampu menjawab setiap persoalannya, dan dengan Al-Quran juga dia menemui cara untuk mengkaji alam semesta pada masa akan datang. Penerangan dalil-dalil Al-Quran jelas menunjukkan Allah SWT menyuruh kepada orang yang berakal untuk berfikir akan kebenarannya, dan perlu diakui bahawa Islam adalah agama yang benar dan Allah adalah pencipta langit dan bumi serta isinya. Sekian, terima kasih. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you